Selamat sejahtera Puan, nama saya Tan Susing dan nombor matrik saya ialah 10DT21F1011 dan ahli kumpulan saya ialah Ashimi, Devika Loshini dan Parvinisha. Kami akan membentangkan tentang tanggungjawab individu untuk menjaga maruah diri, kupasan isu berkaitan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan remaja mengandung di luar nikah. Maruah diri. Setiap individu mestilah menjaga maruah diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama baik dan kehormatan diri. Antara kepentingan menjaga maruah diri ialah seseorang akan dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Imej diri dan keluarga terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik serta melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu. Antara cara untuk menjaga maruah diri ialah berpakaian menutup aurat, tidak ketat dan tidak jarang. Selain itu, kita juga perlulah sentiasa berpakaian kemas dan bersih. Selain pemakaian sopan, kelakuan kita pun akan memusnahkan imej kita. Isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Remaja merupakan pemangkin kemajuan sesebuah negara kerana masa depan sesebuah negara itu berada di tangan mereka. Mereka lah yang akan menggantikan generasi terdahulu untuk menerajui dan membangunkan negara. Jika elok remaja, maka eloklah masa depan sesebuah negara itu. Tetapi jika rosak remaja, maka rosaklah masa depan sesebuah negara itu. Oleh itu, golongan remaja yang cemerlang sangat diperlukan untuk membentuk sebuah negara yang berjaya. Malangnya keruntuhan akhlak dan moral remaja semakin menjadi-jadi marca pada ini. Antara sedar atau tidak, gejala semakin kritikal dari hari ke hari. Tren-tren songsang yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan menandakan gejala ini semakin teruk. Faktor keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja, seseorang itu lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang songsang. Para remaja ini akan saling cabar-mencabar dengan rakan sebaya untuk melakukan sesuatu walaupun mereka tahu perkara itu salah. Oleh kerana darah muda remaja yang pantang dicabar akan melakukan perkara itu untuk membuktikan kehebatan mereka walaupun mereka tahu perkara itu berbahaya dan sia-sia. Yang kedua, kesibukan ibu bapa. Lumrah ibu bapa ialah mendidik dan mengasuh anak-anak supaya menjadi orang yang berguna. Tetapi kesibukan mereka menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Oleh itu, anak-anak akan terumbang-ambing dalam dunia. Mereka akan seterusnya akan sesat dan memilih jalan yang songsang. Kesibukan ibu bapa juga menghalang mereka untuk mengambil tahu aktiviti anak-anak dan seterusnya membiarkan anak-anak bebas melakukan apa sahaja tanpa pengetahuan, termasuklah melakukan aktiviti yang salah. Ibu bapa ini hanya akan tersedar ketika anak mereka sudah teruk. Yang ketiga, pengaruh media massa. Pada zaman yang serba moden ini, media massa merupakan satu keperluan dalam kehidupan seharian. Media massa ini banyak memberikan kebaikan, tetapi juga mempengaruhi seseorang, terutamanya golongan remaja, ke arah negatif secara diam. Cerita-cerita yang berunsurkan keganasan, malah seks, banyak ditayangkan oleh media massa. Cerita-cerita sebegini dapat mempengaruhi dan merangsang remaja untuk meniru aksi-aksi negatif itu dan hasilnya keruntuhan akhlak remaja semakin menjadi-jadi. Salam sejahtera. Nama saya Devika Loshini, anak perempuan Sasidaran. Nombor matrik 10DAT21F1060. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Pertama sekali, mari kita tengok keruntuhan akhlak dalam diri. Akhlak merupakan cermin dan peribadi seseorang individu. Individu yang mempunyai akhlak yang baik akan dipandang mulia dan tinggi. Manakala individu yang tidak mempunyai akhlak yang baik akan dipandang serong dan dicemooh oleh masyarakat sekeliling. Namun begitu, kebanyakan remaja pada hari ini mempunyai akhlak yang begitu memalukan agama, bangsa dan negara. Banyak kejadian seperti membuang bayi, zina, perjudian,
budaya homoseksual, penanggihan dada dan sebagainya dilakukan oleh remaja pada hari ini, yang kebanyakan mereka berpaksikan dan bertunjukkan nafsu dan amalan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya barat dan asasnya mungkin berpunca daripada kekurangan pegangan agama pada diri mereka. Kedua, keruntuhan institusi kekeluargaan. Keruntuhan institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonian dalam sesuatu masyarakat. Akhlak yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah institusi keluarga yang harmoni dan bahagia. Oleh sebab itu, keruntuhan akhlak akan menyebabkan dan memberi kesan yang besar ke atas kebahagiaan dan keharmonian sesuatu institusi kekeluargaan itu. Antara kesan yang akan berlaku akibat terhadap institusi kekeluargaan ialah keruntuhan institusi kekeluargaan pastinya tercemar. Masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak terpelihara. Anak-anak akan hilang tempat bergantung dan bermanja. Wujudnya masalah-masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan dada, pelacuran, perjudian, hubungan sesama jenis dan masalah-masalah yang lain. Seterusnya, masyarakat tidak bersatu padu. Jatuh bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam masyarakat itu sendiri. Tidak dinafikan, akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan. Kiranya hal ini tidak dibendung oleh pihak-pihak yang tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab. Maka tidak hairanlah pada masa akan datang masyarakat tidak akan hancur dan keruntuhan akhlak remaja-remaja terutamanya akan rosak dan binasa. Namun begitu, kesan yang paling ketara yang akan dilihat kiranya akhlak remaja pada hari ini tidak dikawal ialah masyarakat di negara ini akan menjadi porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Perasaan buruk dan prasangka pasti akan wujud dalam masyarakat. Sifat saling curiga-mencurigai akan bertahta di hati masyarakat. Wujudnya pergaduhan dalam masyarakat pasti akan berlaku. Isu-isu perkauman akan wujud seandainya pergaduhan itu melibatkan antara. Seterusnya, mari kita meneruskan perbincangan kepada langkah mengatasi keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Pertama sekali, ibu bapa haruslah memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa memerhati setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu bapa seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka yang mempunyai akhlak yang baik. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberi keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu, tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Tanamkan nilai-nilai murni, motivasi, latihan anak cara bersopan bagi menunjukkan kepribadian yang mulia. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak-anak mereka. Langkah seterusnya adalah mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut dalam kalangan pelajar sekolah. Di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawalan disiplin. Pihak sekolah seharusnya meningkatkan semua
Semula pengawalan disiplin dari peringkat awalan dalam sekolah seperti yang dahulu pernah ditegaskan dalam sistem pembentukan disiplin pelajar. Kawalan di peringkat awal pasti dilaksana. Semua pihak hendaklah turun padang dengan erti kata sebenarnya untuk mengatasi masalah disiplin remaja pada masa kini. Langkah yang seterusnya adalah penapisan media massa dalam menyampai maklumat mesti tegas. Media cetak dan elektronik perlu menganjurkan program yang sihat. Kandungan boleh berkaitan dengan personaliti pelajar yang berjaya supaya dapat memberi inspirasi kepada remaja. Selain itu, memaparkan iklan cerita pendek mengenai masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja seperti kempen Malaysia Against Pornography tentang bahayanya penggunaan aplikasi WeChat. Di samping itu, media massa boleh membuat peringatan mesra melalui radio di Malaysia. Peringatan seperti jangan melakukan vandalisme, gangsterisme atau lumba haram. Tambahan pula, orang awam diingati selalu bersopan santun terhadap orang lain. Sentiasa bertoleransi semasa berada di jalan raya supaya menjaga etika sebagai pemandu dan mematuhi peraturan dan undang-undang. Pembentukan akhlak dalam kalangan remaja akan semakin kukuh satu hari demi satu hari jika media massa memainkan peranannya. Remaja akan lebih sedar terhadap perbuatan diri sendiri melalui paparan media massa. Selamat pagi Puan, saya Ashini, nombor matrik saya adalah 10 di AT21 F1081. Hari ini saya akan membentangkan tentang penghamilan di luar nikah. Pengertian hamil tanpa nikah ialah mengandung sebelum berkahwin, menerusi hubungan seks di antara dua pasangan tanpa sesuatu ikatan yang sah. Pada era ini, masalah remaja mengandung di luar nikah sering dijadikan buah mulut dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana penglibatan remaja perempuan dengan aktiviti seks yang sangat berisiko mengundang kepada kehamilan luar nikah di samping jangkitan HIV ataupun AIDS dan jangkitan seksual yang lain. Masalah ini mempunyai beberapa punca yang berpunca daripada kurangnya didikan ibu bapa dan pegangan agama yang kurang kukuh. Dengan ini, kesan yang buruk akan dikenakan di atas remaja sendiri serta menjejaskan maruah keluarga. Semua pihak haruslah berganding bahu dalam mencari langkah untuk mengatasi masalah ini. Bagi faktor yang menyebabkan berlakunya penghamilan di luar nikah adalah penceraian ibu bapa. Anak-anak daripada keluarga yang mengalami penceraian akan mengalami pelbagai emosi dan perasaan disebabkan ketiadaan ibu bapa sebagai peneraju utama dalam memastikan fungsi sebuah keluarga berjalan dengan baik. Antara emosi-emosi yang sering dikaitkan dengan anak-anak apabila ibu bapa mereka bercerai adalah perasaan sedih, tertekan, malu, marah, benci, bersalah dan sebagainya. Emosi ini muncul ekoran tekanan yang dihadapi kerana mengalami keadaan hidup yang berbeza daripada keadaannya sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan mereka bercenderung merasai kesunyian dan rasa hilang tempat bergantung disebabkan keadaan keluarga yang bermasalah. Implikasinya, golongan remaja lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan dan kadang-kadang sering melakukan aktiviti yang tidak bermoral bersama rakan-rakan. Selain itu, faktor percintaan. Gejala remaja hamil tanpa nikah boleh berlaku apabila perbuatan zina dilakukan dalam kerelaan remaja dan pasangan yang sering dilamun cinta. Temu bual bersama salah seorang warden di Pusat Pemulihan Akhlak menjelaskan bahawa kebanyakan faktor berlakunya remaja hamil tanpa nikah ialah penzinaan yang berlaku secara rela. Penzinaan dalam kalangan remaja ini mudah apabila mereka mempunyai perasaan cinta kepada pasangan masing-masing. Selain itu, faktor rakan sebaya. Rakan sebaya
sangat berpengaruh kuat dalam pembentukan akhlak dan peribadi seseorang, terutama golongan remaja yang banyak menghabiskan masa bersama rakan di sekolah ataupun di luar waktu sekolah jika mereka keluar bersama. Selain itu, terdapat sebahagian remaja lebih memilih untuk bersama rakan sebaya bagi mengisi kasih sayang yang kurang diberikan oleh ibu bapa. Keperluan untuk disayangi menyebabkan individu berusaha mendapatkan kasih sayang. Rakan menjadi sebagai tempat remaja mendapatkan pengganti kasih sayang ibu bapa atau keluarga. Ini menyebabkan remaja lebih mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya berganding ibu bapa. Kesan-kesan berlakunya penghamilan di luar nikah. Kesan ke atas keluarga remaja. Apabila kehamilan remaja berlaku, seluruh keluarga yang terlibat dan akan menghadapi tekanan dan ini boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan. Ibu bapa serta remaja tersebut perlu membuat keputusan sama ada remaja tersebut akan menjaga bayi yang akan dilahirkan, menggugurkannya atau memberi anaknya kepada keluarga angkat. Jika remaja di bawah umur dan belum berkahwin, kehamilan remaja ini melibatkan masalah undang-undang yang menambahkan lagi tekanan atau stres kepada remaja serta ahli keluarganya. Selain itu, kesan kehamilan ke atas mental remaja. Remaja yang hamil berisiko tinggi menghadapi masalah mental seperti kemurungan, tekanan dan stres untuk menjadi ibu bapa. Kurang sokongan dari keluarga dan masyarakat boleh menyebabkan remaja kemurungan, membuat keputusan yang tidak tepat dan masalah penyalahgunaan dadah. Disebabkan stigma kehamilan remaja yang masih tinggi dalam masyarakat, remaja menghadapi masalah malu, rasa bersalah, rasa maruah, denial dan murung. Ini akan membawa kepada perasaan kurang harga diri dan akhirnya mereka akan takut untuk memberitahu atau meminta pertolongan kawan, keluarga atau sesiapa pun tentang kehamilan mereka dan seterusnya akan memencilkan diri sendiri. Kesan selain daripada itu adalah kesan kewangan ekonomi ataupun kewangan. Kehamilan remaja akan menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan persekolahannya dan menyebabkan remaja sukar mendapat pekerjaan serta pendapatan yang baik dan ini akan mengurangkan peluangnya untuk membina hidup yang lebih baik di masa hadapan. Pendapatan yang kurang akan memberi kesan ke atas penjagaan dan pemakanan anak yang akan dilahirkan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera Puan Nur Izzati. Nama saya Pawinisha Vigneswara, nombor matrik 10 di AT 21F1019. Hari ini saya akan membentang tentang langkah mengatasi remaja mengandung luar nikah. Pertama sekali, ibu bapa perlu melebihkan masa untuk meluangkan dengan keluarga. Kesibukan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan anak-anak. Keperluan kepada perhatian dan kasih sayang ibu bapa tidak pernah berkurangan dengan meningkatnya usia anak. Biar sesibuk manapun, prinsip family first wajib diamalkan oleh ibu bapa. Dalam isu kehamilan luar nikah ini, secara khusus, hubungan ibu bapa bersama anak-anak perempuan adalah amat penting. Ibu bapa perlu menyediakan sesi khas setiap hari bersama dengan setiap seorang anak-anak, secara peribadi untuk berbual dan berbincang tentang pelbagai perkara yang mereka tempuhi dalam kehidupan. Perlu diingatkan bahawa hubungan yang akrab bersama anak-anak tidak akan wujud dalam tempoh sehari dua, lebih-lebih lagi sekiranya hubungan ini baru sahaja hendak dimulakan. Oleh itu, kesabaran dan konsisten adalah kata kunci untuk menjayakan hubungan yang akrab bersama anak-anak. Seterusnya, guru sebagai kaunselor tambahan. Hanya dengan seorang dua kaunselor di sekolah tidak akan mampu mencapaikan khidmatnya dengan efektif kepada ratusan para pelajar dalam sesebuah sekolah. Oleh itu, para guru lain di sekolah harus bertindak secara sukarela di luar daripada bidang tugas hakiki mereka untuk berperanan sebagai kaunselor tambahan. Tugas ini boleh dimudahkan dengan menginstitusikan istilah guru sebagai ibu bapa pelajar di sekolah. Para pelajar dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang digelar
keluarga sekolah dan dipimpin oleh seorang guru yang akan bertindak sebagai ibu atau bapa kepada keluarga sekolah tersebut. Dengan cara itu, setiap guru akan mempunyai keluarga sekolah untuk dibimbing dengan ilmu kehidupan berpandukan nilai dan agama. Hubungan guru sebagai ibu bapa di sekolah untuk para pelajar akan membantu mereka melalui proses kematangan dengan jayanya. Bukan itu sahaja, media juga boleh menyedarkan remaja. Pengawalan media hanya akan menimbulkan isu-isu lain berkaitan hak dan kebebasan media. Sekalipun kita sedar dan insaf bahawa media, khususnya internet, adalah sumber kepada tambahan informasi negatif yang menyumbang kepada gejala setiap hari ini. Adalah hampir mustahil untuk kita mengawal kemasukan informasi dalam dunia maya tanpa sempadan. Maka adalah lebih baik untuk kita menyediakan pengguna media untuk lebih matang menerima informasi. Institusi media sendiri, sama ada media cetak, radio, televisyen dan internet, dengan kerjasama pihak-pihak berkaitan boleh berperanan mendidik pengguna melalui pendedahan fakta sebab apa-apa tindakan menurut gelora nafsu yang akan merugikan mereka. Kesimpulannya, kita sebagai remaja dan anak mestilah tahu batas-batas pergaulan apabila berkawan dengan jantina yang berlainan. Seterusnya, mencuba sedaya upaya untuk melindungi diri daripada fitnah manusia yang boleh menyebabkan maruah ibu bapa, diri sendiri dan juga keluarga tercemar kerana kehilangan nafsu kita, kerana kekilafan kita. Kita sebagai manusia yang tidak lari daripada kesilapan mungkin akan tersilap langkah kerana terlalu mengikut peredaran zaman dan pengaruh rakan sebaya. Misalnya, tren pemakaian pakaian yang ketat, singkat kerana terlalu mengikut peredaran zaman ditambah pula dengan pengaruh rakan. Dengan disebabkan pengaruh rakan yang menyebabkan jiwa kita yang meronta-ronta untuk turut terjebak hal yang begitu. Oleh itu, saranannya ialah pandai memilih rakan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan maruah serta memberi impak yang negatif. Kita haruslah bijak untuk berfikir apa yang akan terjadi pada masa hadapan dengan keputusan dan tingkah laku yang kita lakukan pada masa sekarang. Sentiasalah berfikir tentang maruah diri kerana apabila sudah tercemar, ianya akan memberikan impak yang besar kepada diri sendiri dan juga keluarga kelak. Sekian, terima kasih.